Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika bi rahmatika. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika bulaka bi ni'matika alayya wa abu bismi fa'fili. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Taala, salam fitness kolbu siri yang ke-76. Alhamdulillah, bantu sebarkan dulu kepada sahabat kita semua yang dah masuk, yang dah berada bersama-sama perbetulkan niat. Kita berada dalam siri santai ilmiah kita, namun tetap kita niatkan untuk menuntut ilmu. Apa yang kita bincangkan, kita bahaskan, semuanya berkisar tentang ilmu. Ilmu yang mana membincangkan tentang pengkhususan yang adalah tentang hati, tentang kolbu, fitness kolbu. Baik, sementara tu bantu sebarkan. Saya apa orang kata, belanja view. Saya pusing balik kamera ni. Sebarkan dulu, saya dah ambil barang sat. Okey. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah yang mulia Ta'ala, ni saya berada di teratak ibunda dan ayahanda saya. Bukan rumah saya ni. Teratak ibunda dan ayahanda saya. Ambil spek mata silau. Okey. Tamak pakai kenakan spek. Saya tak boleh silau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ngambil spek tadi. Menghadap facing matahari kan. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni rumah ibunda dan ayahanda saya. Baik, jadi sedang jemaah yang mulia Ta'ala, alhamdulillah. Yang mana baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan marhaban bikum, yang baru berkenal-kenalan, jangan terkejut pula tengok pakai spek pula. Ustaz, tengok pagi-pagi ni, ya Allah, buang terbiat ke apa? Tak ada buang terbiat yang betul pun. Silau. Tak boleh. Jadi mata berair. Baik, jadi sedang jemaah yang mulia Ta'ala, alhamdulillah. Baik, tajuk kita pada pagi ni dalam fitness kolbu ni, kita banyak menekankan tentang bagaimana membangunkan tentang hati kita. Membangunkan tentang hati kita. Hati dan bagaimana kita nak align. Ini perbahasan tentang tasawuf sebenarnya, akhlak. Cuma kita alih bahasa dalam perbahasan, kita bincang dalam penyampaian yang lebih santai begini. Namun ada pun perbincangan yang kita lakukan setiap hari semuanya bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya. Cuma dalam bab kehidupan ni, dalam bab kehidupan, kita akan menterjemahkan dalam konteks yang orang kata apa, dalam bahasa selaras dengan orang kata apa, kehendak dan kefahaman harian kehidupan kita. Baik. Meluruskan hati. Ini poin kita. Meluruskan hati adalah amalan tanpa henti. Jadi senang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, antara perkara yang paling susah yang kita nak pastikan dalam ibadah, itu adalah hati. Itu yang paling susah. Untuk meluruskan perbuatan, atau lurus ni memperbetulkan. Kata guru saya, Syaikhul Fadilah, Tuan Guru Ustaz Ahmad Ustamam, Ustaz Ahmad Ustamam Abdul Latif. Dia selalu mengingatkan yang pertama, dalam bab kita berbicara soal perbetulkan hati atau luruskan hati, ini adalah tentang niat. Niat. Jadi, disebut tentang niat, maka perbahasan niat ini besar. Perbahasan niat ini luas. Malah niat inilah akan menentukan kualiti sesuatu amal ibadat itu setelah kita perbetulkan segala perbuatan-perbuatan amal yang dilakukan pada setiap amalan itu. Kalau kita lihat kepada perbuatan kehidupan, ia lebih berbicara soal ibadah umum. Tentang kehidupan ni ibadah umum. Bila sebut tentang agama, yakni Islam khusus, maka ada perbicaraan ibadah khusus. Baik. Maka kalau kita lihat tentang kehidupan, bagaimana yang dikatakan ibadah umum itu adalah melibatkan kita nak meletakkan diri kita pada keadaan dosa atau pahala. Itu umum. Dosa atau pahala itu ibadah umum. Ibadah umum. Jadi, bila sebut perbuatan yang kita perbetulkan, pertama sila perbuatan itu tidak mengarah kepada perbuatan yang mengundang dosa, murka Allah Ta'ala. Yang ini tidak benda yang haram. Contoh macam kerja. Kerja itu ada tak perkara-perkara yang membawa kepada dosa haram, okey, itu kita kena jauhkan. Itu bab syariat yang jelas nampak sedang jemaah yang mulia Ta'ala. Antaranya apa dia? Contoh, aurat. Dalam bab paling mudah, aurat dan solat. Aurat dan solat, dua benda. Aurat dan solat. Dalam bab kehidupan, kita jangan sampai meremehkan dalam bab solat. Apa pun keadaan, tujuan, perjalanan hidup kita, sehari-harian kita, itu mesti tidak boleh membelakangkan solat. Solat menjadi keutamaan. Dalam perbuatan, solat itu yang utama. Selagi mana tidak ada hal keadaan yang diizinkan syarak untuk kita
orang kata melambatkan dengan sebab, maka tidak ada sebab untuk melambatkannya. Malah Nabi SAW mengatakan bahawa antara amalan yang paling Allah suka, amalan paling bagus, as-salat fi waqtiha. Ini antara ciri-ciri kita nak luruhkan niat lah ni. Nak luruskan hati. Maka kita perbetulkan dulu syariat perbuatan kita. Bab solat. Kita cerita bab solat, kemudian orang yang jaga solat pasti akan menjaga aurat. Aurat ni mesti dijaga dengan ketat. Bukan pakai ketat. Jaga aurat. Aurat. Terutama lelaki menjaga aurat wanita. Siapa lelaki? Suamilah. Wanita pasti menjaga aurat dirinya. Jadi aurat ni tidak boleh berkompromi. Tidak boleh berkompromi. Lepas tu apa lagi? Jaga khidmat. Jaga khidmat. Jaga khidmat ini melibatkan kepada khidmat kepada agama, khidmat kepada keluarga. Bagi orang lelaki, dia menjaga khidmat kepada agama nombor satu. Yang kedua, khidmat kepada keluarga. Jadi agama nombor satu, keluarga itu bukan nombor dua. Tetap nombor satu juga sebenarnya. Tapi yang wajib dan yang utama. Dua-dua ni mesti digandingkan. Kalau dia sibuk khidmat keluarga tanpa mengambil cara tentang agama, maka keluarganya akan terbiar. Ni. Jadi khidmat bagi seorang wanita pula adalah khidmat keluarga. Khidmat agama bagi seorang wanita adalah keluarga dia. Sebenarnya kalau tanya, apa tuntutan orang perempuan untuk berdakwah keluar sana sini? Dia tak ada tuntutan sebenarnya. Sebab perempuan tidak seperti lelaki pada sudut nak keluar dakwah itu. Tapi kalau buat juga Ustaz, kena jagalah banyak perkara. Dia tengok keadaan suami dia macam mana. Kan? Sehingga dia dah meluruskan, membereskan semua hal tuntutan kehendak atas taklif, tanggungjawab atas suaminya. Dah okey lah. Tapi itu pun sebenarnya tidak menjadi tuntutan. Jadi tuntutan agama bagi seorang wanita itu adalah menjaga keluarganya, menjaga diri dia. Jadi menjaga ni juga mesti kita letakkan kepada khidmat. Khidmat itu adalah sebenarnya menjaga. Menjaga suruhan Allah pada dirinya. Apa yang Allah suruh pada dirinya? Menjaga suruhan Allah pada keluarganya. Menjaga suruhan Allah. Menjaga suruhan Allah. Suruhan Rasulullah SAW. Jadi maknanya menjaga suruhan itu adalah khidmat. Khidmat agama. Bukan khidmat sekadar kosong-kosong, tidak. Okay, apa kategori khidmat ni yang Allah suruh? Allah suruh apa? Birwalidani ihsana. Buat baik dengan mak ayah. Itu khidmat. Suruh buat, Nabi kata apa? Kepada Sayyidina Asma radhiyallahu anha, buat suami suka, jangan buat suka-suka. Nah, itu khidmat agama. Khidmat itu menyempurnakan suruhan agama dalam kehidupan. Suruhan agama khidmat, terutama khidmat kepada contoh masyarakat. Apa yang agama suruh? Kena buatlah. Jadi jangan khidmat ini sekadar nak orang kata apa, nak meraih orang suka, nak meraih viral, nak orang like, ataupun sebab kita dah masuk persatuan, dah jadi NGO. Jadi niat tu dah bermacam-macam. Niat dah bermacam-macam. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, bila rujuk kepada perbahasan hakikat, ini hakikatun, iaitu kebenaran dalam kehidupan, kita melihat bahawa dalam kehidupan itu yang mesti diutamakan adalah membangunkan akhlak. Akhlak. Jadi bila kita melakukan tadi perbuatan tadi, sebenarnya membentuk akhlak. Solat, aurat, khidmat, itu semua membentuk akhlak sedang jemaah yang mulia Ta'ala. Dan akhlak ini bermula dengan siddiq. Siddiq. Akhlak bermula dengan siddiq. Bila sebut siddiq yang benar, maka mencari kebenaran, menegakkan kebenaran, itulah tuntutan di dalam kehidupan. Itulah tuntutan dalam kehidupan sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi maknanya apa yang benar? Okey, baik. Kita tengok baik pada ini ada bagi nak hati kita nak lurus ni. Nak lurus. Maka mesti kita tengok pada perbuatan kita itu ada perbuatan yang mesti mengikut kepada kehendak agama. Kalau perbuatan yang tidak pada kehendak agama, kita bimbang, nanti hati kita akan menyimpang. Ada tak
Benar tidak agama suruh benar tidak agama suruh perempuan sibuk-sibuk keluar sana keluar sini? Tanya tu soalan. Tidak ustaz, tidak benar. Habis apa yang benar pada wanita? Wanita dijadikan daripada tulang rusuk lelaki. Malah wanita dijadikan untuk bersenang-senang dengan lelaki. Litaskunu ilaiha. Kita pergi kepada agama dulu cerita. Sebab kalau tidak nanti orang perempuan, contoh dia cerita orang perempuan dululah kan. Dia nanti hati dia rasa tak lurus lah. Tak lurus sebab dia buat, contoh dia kerja, dia cari duit. Kemudian dia nak balik rumah, nak layan suami. Hati dia kadang-kadang tak lurus. Sebab apa susah nak luruskan hati? Lepas tu belum lagi perangai suami lagi. Geram ya Allah. Kan? Sebab apa? Sebab tadi, adakah dia lakukan itu mengikut kebenaran? Tu tanya. Sebab tu bila mari pada hati, niat tadi adalah berkisah tentang yang benar. Kalau buat untuk Allah nak jadikan ibadah, maka pastikan yang Allah nak, bukan yang kita nak. Yang Allah nak. Jadi Allah nak apa atas wanita ini? Jadi Allah nak wanita jadi wanita solehah. Bagaimana nak jadi wanita solehah? Tengok kalam Rasul. Qala Rasul. Tengok apa Nabi kata. Tengok apa Nabi kata. Apa Nabi kata atas wanita yang melayakkan dia jadi wanita solehah? Mafhum hadis. Ciri wanita solehah ini adalah yang akan dilihat mukanya menjadi qurrata ayun, sejuk ya. Tu. Keduanya bila dia bagi arahan dia taat. Arahan dia taat. Dia taat ni dia akan melakukan tanpa ada bantahan. Selagi mana arahan itu tidak bercanggah dengan syarak. Ketiga, dia menjaga maruah diri dia. Ada berkisah tentang hal keadaan benda dunia? Ada? Tak ada. Malah kalau dia lakukan hal dunia, sebenarnya dia nak tolong suami dia. Bukan untuk dia. Nampak? Sama dengan kalau lelaki pula. Apabila seorang lelaki itu, lelaki atau suami yang punya isteri, nak meluruskan hati dia ini, adalah dengan melihat yang benar atas dirinya itu, apa yang mesti dia lakukan kepada isterinya. Pertama, qawamun 'alan nisa. Mesti menjadi qawamun 'alan nisa, mesti menjadi pemimpin. Jadi para lelaki, para suami mesti belajar untuk menjadi pemimpin. Jangan lepas pada lelaki perempuan saja. Jangan lepas pada perempuan. Ikut awak lah nak buat apa. Ikut awak lah. Ikut awak. Lala sekali awak ikut saya. Orang lelaki. Ikut awak lah. Wa imah dalam kitab Muhammad. Ataupun kita pergi pada kedudukan seorang lelaki. Isteri nak pakai apa? Baju hari-hari pun tanya suami. Mana yang suami suka pakai? Abang tak suka kamu pakai baju biru. Abang nak kamu pakai baju warna pelangi. Pakai ropol-ropol. Abang nak kamu pakai. Abang tak suka kamu, contoh suami yang kata, abang tak nak kamu kerja. Duduk rumah. Duduk rumah tu tak ada kerja ke? Banyak kerja kat rumah. Contoh. Arahan itu tidak bercanggah pada syarak. Malah arahan itu adalah arahan yang sepatutnya dipatuhi. Kalau suami suruh kerja pula, tak wajib ikut. Sebab itu tak ada dalam syarak. Menafkahi keluarga bukan kewajipan seorang isteri. Tapi adakah ada lesen untuk bergaduh? Jangan. Bergaduh bab lain. Tak boleh. Tinggi suara, masa muka tak boleh. Jadi suami kena jadi pemimpin. Belajar jadi pemimpin. Susah. Kena cari guru. Kena ambil kira hal-hal kecil pun. Jangan ambil mudah-mudah. Ni isteri saya uruskan semua ni. Saya tak tahu apa. Tak boleh. Dia pemimpin ni, kata Nabi SAW, kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ni pemimpin, kita akan ditanya apa yang di bawah pimpinan kita. Kita akan ditanya hal keadaan isteri kita, anak-anak kita. Itu. Dia ni, bab nak luruskan hati ni, caption kita, nak luruskan hati, Allah kembali melihat yang benar pada diri. Apa yang benar pada diri? Itu cara nak luruskan. Sebab niat ini adalah perkara yang benar. Niat hanya duduk pada yang benar. Apa niat? Lillah.
Bila sebut lillah, itu yang benar. Kerana kalimah thayyibah, la ilaha illallah, semua benda kita nak jadikan dia lillah, betul? Maka itu yang benar. Maka adakah benar aku lakukan ini untuk Allah? Maka lihat balik. Adakah kita ikut diri kita sekadar, aku pandailah, ikut akulah, atau kita benar-benar nak memenuhi hidup ini dengan kehendak Allah? Jadi, seorang pemimpin itu mesti berusaha untuk menjadi pemimpin biarpun susah. Jangan tok lepas pada isteri, ikutlah. Jangan orang kata, ustaz kita kena tolak ansur. Ya, tolak ansur dalam hal yang perbincangan. Tapi jangan kata, habis tolak semua. Tolak semua kat isteri. Jangan. Dia memang kena pada suami. Tu dia. Habis seorang isteri pula, ustaz, suami saya ni, dia semua bubuh kat saya. Isteri yang cerdik, yang soleha. Bila semua bubuh kat isteri tak dominan. Ada suami macam tu. Apa-apa isteri saya urus semua. Ada. Tapi isteri cerdik yang solehah ni, dia akan jadi Mrs. Secretary. Semua isteri dia buat. Boleh? Tapi dia tak akan conquer suami dia. Yang menurut perintah, bang. Saya yang menurut perintah. Oh, steady. Isteri macam ni, okey, boleh je. Abang nak kamu ada bawa mana kamu urus. Tapi tak adalah kata tengok saya yang urus semua tu, abang apa tahu. Tu salah. Bila suami dah sub tugas pada isteri, buat anak, buat ini kamu settle. Ini satu delegation, delegate yang bagus. Sehingga isteri itu sangat berfungsi bagi seorang suami. Fully utilized. Ini kerana nak suruh apa pun susah. Lah kena tengok jadual. Oh, minta maaf abang JKK, abang saya JKK lah. Musyarat tingkat, surat Tupperware lah. Oh, saya banyak kerja kat luar lah abang, sukarelawan abang. Kat rumah ni saya tak berapa nak sukarela. Kat luar baru saya boleh jadi sukarela. Jadi kalau abang nak misi bantuan juga ke? Abang masuk dalam list juga ya. Sebab abang pun dalam misi bantuan juga. Pula dah katanya. Aku nak suruh handle ni. Kau berhenti kerja ni, kau urus semua kerja aku. Contoh. Awak urus kerja abang lah. Awak tu abang. Tu settle semua. Tak boleh lah bang. Saya pun ada cita-cita. Saya pun ada dream come true saya. Saya pun nak jadi seorang yang... mula dah dia. Mula dah. Nampak? Itu kaedah dia. Dia tak ada istilah, dia pun nak ada dream juga. Bila suami serah tugas, bukan bermaksud suami hilang kuasa. Suami masih presiden. Tapi jangan banyak bunyi pula. Banyak bunyi, pop. Mentang-mentang lah dia buat semua. Tak boleh, dia Mrs. Secretary. Dia advise. Dia aturkan. Dia rancang. Boleh, tak masalah. Tu Mrs. Secretary. Mana secretary abang mana? Cik buat ni bang, cik datang. Dia punya datang, dia buat kopi, buat ini. Bagus. Apa report? Anak yang pertama gini bang, yang kedua sini, yang ketiga sini. Okey, next, lain. Ada apa-apa nak ni? Belanjawan cukup, bajet. Yang ni yang kita kena buat musyawarah ni. Bawa lah bincang, kan? Buat betul. Ustaz nampak tak baca komen tu? Tu Puan Rozila Abdul Kadir. Tu Ustaz nampak tak baca komen tu? Itu saya nampak tak tu? Tu saya baca komen Puan lah. Ustaz nampak tak baca komen tu? Itulah kerja. Ramai orang perempuan ingat tak ada kerja. Dia kerja dengan suami dia lah. Bos dia siapa? Suami dia. Tapi tu orang perempuan sekarang ditalbis iblis kan. Atau panggil bos, big boss. Tak ada. Dia presiden. Big boss lain sebenarnya. Presiden. Mr. President. Tu cara dia. Allahumma salli. Saya pakai spek ni bukan cakap nampak komen. Habis. Orang kata apa? Dapat ilham banyak. Tak adalah gurau je. Nampaklah ni spek bukan spek hitam betul. Ni facing silau ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mak Ustaz nak tanya contoh macam mana kalau nak nasihat seorang mak yang suka merajuk tiap kali ayah tegur. Macam mana nak tegur mak yang suka merajuk setiap kali ayah tegur? Ya, betul. Anak tu seorang penasihat. Anak seorang penasihat. Oh, ada helikopter 2 biji, 3 biji. 4 biji. Gimana mereka ni? Mereka gimana? Cuba tengok tu. Tengok. Iklan. Mana? Ada nampak ke helikopter tu? 1, 2. Iklan sebentar, iklan. Iklan sebentar. Staf saya tengah test helikopter. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Cempaka Sari, isteri solehah. Amin. Dah calon ke tu? InsyaAllah. Kena memang ada isteri. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dia petinjau kawasan lah. Allah kaya. Apa nak masalah? Saya bekerja dengan Allah. Apa nak masalah? Setakat helikopter lebih pada tu Allah boleh bagi. Kan? Saya hanya menguruskan sahaja perbendarahan kalam apa yang Allah berikan. Saya hanya pengurus kepada milik Allah. Ada tak cuti kita suri rumah tangga? Apa tak ada cuti pula? Request bila nak bercuti. Bila-bila masa boleh cuti. Betul tak? Kalau bekerja, dapat ke cuti? Setiap bulan, nak cuti pun pergi kerja lagi. Sebab tu kena faham. Kena faham. Kena faham. Kena faham. Kita ni sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Bila pergi berbincang soal kehidupan yang bersandarkan hati, kita kena berhati-hati jangan sampai yang palsu mencuri hati kita. Yang palsu curi hati, curi benda yang palsu. Ya, kita pengurus kepada kepunyaan Allah Ta'ala. Suami adalah bekerja mengikut kepada apa? Apa yang Allah suruh atas suami. Jadi dia bagi pengurus kepada apa yang Allah suruh. Dia menguruskan isterinya, dia menguruskan anak-anaknya, menguruskan hal keadaan apa yang orang kata apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami kan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang Allah taklifkan atas diri kita ini. Jadi Nurul Atira, anda kalau orang perempuan ni, dia menguruskan suami, itulah kepunyaan Allah yang paling besar bagi seorang perempuan, suami dia. Kepemilikan suami, mengurus suami ni adalah satu hal yang sangat besar. Sebab itu pintu syurga dia. Ustaz, mengurus suami ni, Ustaz nak tengok dia teropong, macam mana Ustaz? Uruslah suami itu dengan mengurus apa yang Allah suruh pada diri kita. Kalau kata contoh, peradaan suami itu memerlukan kesabaran yang tinggi, maka uruslah kesabaran kita untuk mengurus suami itu. Kan? Bukan urus tu bermaksud mesti pegang dia, duk sikat rambut dia, duk ni. Saya rasa tak adalah suami macam tu kan. Suami ni kadang-kadang dia duk suka buat sendiri pula kadang. Tapi cerita dia, nak bagi tu bila kata mengurus suami itu, sehingga suami itu tidak lagi, orang kata, menjadi satu beban atas diri kita. Sebab kita boleh faham akan keadaan diri dia, kita boleh terima keadaan diri dia. Itu nama pengurusan. Itu pengurusan, bukan urus tuan punya badan itu. Itu kena faham. Ini kena faham. Allah SWT bagi clear cut melalui kalam Rasul. Allah suruh jaga suruhan dia, bukan jaga manusia. Ingat. Jaga suruhan dia, bukan jaga manusia. Bila kata mengurus suami ni, bermaksud inilah aset yang paling besar bagi seorang isteri, suami dia.
Sebab itu syurga. Suami tak boleh tapi suami suruh dengan kuliah. Itu pun satu tanggungjawab juga, Puan Ziman. Suruh dengan kuliah. Pasang kuat-kuat. Bagi dia dengar. Allahu Akbar. Hati ni, apa yang kita bincangkan ni, bila kita perbaiki, kita perbetulkan gaya hidup kita ni, suruhannya, maka sebenarnya kita sedang membetulkan hati kita. Banyak hal-hal keadaan yang kita lakukan tanpa mengikut kehendak sebenar di dalam kehidupan. Sehingga kita buat banyak benda yang termasuk dalam hal yang sia-sia. Apa yang sia-sia ni? Tak puas hati. Kita buat tak puas hati. Bila tak puas hati tu, ia akan jadi sia-sia cerita jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena luruhkan balik hati kita ni. Cara nak luruh tu mesti tengok yang benar pada hati. Apa yang benar? Benar ke aku buat ni? Okey, sekarang ni kena rujuk. Bila nak tengok yang benar, kena ada ilmu. Sebab tu kena sentiasa muzakarah, musyawarah, duduk dalam majlis ilmu. Sebab kadang-kadang kita berfikir mengikut perkara yang sangkaan semata-mata. Sehingga hati kita tidak fokus kepada Allah Ta'ala. Tidak tawajuh kita kepada Allah SWT. Allah suruh jaga. Ini perlukan hikmah. Ini perlukan kepada orang panggil singkapan tabir di sebalik kehidupan. Tengok kadang-kadang kita terlampau dah imun, dah meresap dengan dunia sehingga sibuk nak jaga dunia. Walhal dunia bukan untuk dijaga. Dunia untuk digantikan dengan pahala. Bukan dijaga dunia. Orang sibuk jaga harta last sekali binasa. Sibuk jaga isteri lagi sakit hati. Sibuk jaga anak last sekali anak kusazali. Patutnya jaga suruhan Allah pada dunia. Allah suruh apa? Jangan cinta dunia. Jaga tu. Allah suruh apa pada dunia? Jangan cinta dunia. Jangan. Allah suruh apa pada dunia? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah suruh infak pada dunia. Infak. Allah suruh apa pada dunia? Allah suruh jadikan dunia ini pahala. Wa batari fima ataqallahu darul akhirah. Maka kejar pahala. Itu yang nak disuruh. Itu yang nak dibuat. Suruhan Allah pada dunia. Bukan apa dunia yang suruh. Jadi kita ni pun kena faham. Bila kita nak suruh isteri kita orang lelaki, kena faham itu suruhan yang mengikut kepentingan aku atau dia memberi kebaikan untuk isteri dan aku. Kebaikan suruhan itu adalah suruhan yang baik atau suruhan yang hanya mengikut hawa nafsu. Ataupun dipanggil ataupun dia panggil apa? Mengambil kesempatan atas suruhan. Tak boleh. Bila Allah bagi orang kata apa, kita ada kapasiti untuk menyuruh, mengarah, ni pengarah kan, suami pengarah bagi isteri dia. Isteri, jangan marah sebab anda boleh mengarah anak-anak. Kena terimalah kenyataan itu. Ini protokol Allah Ta'ala, bukan protokol manusia. Jadi sekarang ni kita kena perhatikan, perincikan. Soalan ni kena selalu bermain dalam fikiran kita dan hati kita. Adakah benar niat aku ini? Adakah benar aku suruh isteri? Adakah benar? Ini saya nak luruskan hati. Maka di situ kita akan nampak perbuatan kita itu perbuatan yang selari dengan kehendak agama atau tidak. Sebab kadang-kadang kita akan jadi orang yang penat dengan urusan dunia. Penat layan perangai suami ni, ustaz, saya macam-macam saya buat apa pun saya balik rumah tak ada dia puji saya pun. Setiap bulan dia nak kahwin lagi pula tu. Geram betul saya. Mulalah. Kalau tanya balik, kita buat tak suruhan yang Allah suruh sebenarnya? Kita benar tak dalam niat kita itu? Kita tak nak buat kerja-kerja, kita dah nak habis ni sidang jemaah yang mulia tak. Kita dah nak habis riwayat hidup kita, dah nak kiamat, dah nak habis semua. Make sure kita kena downsize balik. Kita kena downsize maksudnya, mungkin hal-hal kita ni kadang-kadang terlampau too expose kepada benda yang tak sepatutnya. Jadi kita kena fokus balik kepada yang betul-betul yang Allah suruh jaga. Kita betul-betul fokus balik kepada perjalanan hidup kita. Highway, projek lebuh raya ke syurga. Apa yang syurga perlukan, maka itu yang kita pertahankan. Kita kejar. Wa batari fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Bahagian kita dah dapat dah kahwin, ada anak, ada makan, ada minum. Itu bahagian kita lah kat dunia.
Kita dah dapat, cuma kita tak menikmati dunia ni, tak enjoy. Kata apa, tak feel good. Sebab apa? Kita tak buat suruhan Allah pada dunia. Kita dah dapat dunia dah, bukan tak dapat. Tinggal lagi kita ni suka berfikir, orang kata apa, exaggerate, hulu, melampau. Fikir, kalau rumah nak rumah, hebat. Kalau suami nak suami yang macam ni. Kalau isteri nak macam ni. Dia terlampau banyak kemahuan tu. Terlampau high expectation itu pada dunia. Jangan. Dunia ni low expectation. Tak adanya high expectation pun. Hebat macam mana dunia pun. Mata'ul ghurur. Jadi kita kena, dah dapat dunia dah. Nak hidup, dapat hidup Allah bagi. Itulah benda yang paling besar dapat. Dapat hidup. Nak makan, pergi cari makan. Dah dapat dah. On track balik, masuk. Jangan high expectation sangat. Tak ada. Dunia ni tak ada high expectation. Tak ada. Nah. Dia sekadar keperluan saja. Kita kena reconstruct balik. Kita kena realign balik. Ada dunia, ada. Macam semalam saya kata, tidak hina dengan ketiadaannya, tidak mulia dengan keadaannya. Adanya itu tidak membawa mulia, tiadanya itu tidak menjadikan kita hina. Apa yang kita nak tumpukan adalah sekarang adalah suruhan Allah Ta'ala pada diri kita terhadap dunia ni. Itu panggil qanaah. Kalau kita boleh duduk pada keadaan dunia yang, ya kita dah dapat dunia ni, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Kita dah ada dunia dah. Dunia ni apa? Dunia hidup kita dah ada. Jadi bila kita boleh berlapang dada dengan keadaan dunia ini, maka baru kita boleh fokus dengan suruhan Allah. Kalau kita masih tak boleh berlapang dada dengan dunia, itu yang jadi tight. Kita jadi sempit hati kita. Sebab kita tak tahu fokus kita kat mana. Sebab apa tak boleh nak enjoy berjoli semua tu tentang dunia? Sebab yang disuruh, kalau nak rasa seronok kat dunia, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, kita kena beriman dan beramal soleh di dunia. Iman dan amal soleh tu kena gabungkan, kena blendkan, jadikan dia kerja amal di dunia. Contoh, iman. Percaya kasih sayang itu takkan pudar. Lalu menyayangilah suami sepenuhnya. Gembiralah sekejap lagi. Ini tengok suami pun bukan pudar, Ustaz. Langsung TV hitam putih tu, Ustaz. Tengok Allah, TV hitam putih, langsung tak ada bunyi. Panggil, macam mana nak gembira macam tu? Iman pun kata, itu bab iman lah tu. Bab iman lah tu. Sebab apa? Kita duk nampak sayang tu bukan pada Allah. Kita nampak sayang itu pada makhluk. Bila sayang pada makhluk, bila kita nak gembira je? Susah kita nak melontarkan kasih sayang tu. Nak beramal tu susah. Kaya pada Allah. Jadi, kita bila kaya pada macam tadi, tengok helikopter. Ya, bukan saya boleh naik helikopter tadi kan. Tapi kita cakap dengan iman. Saya ni pengurus harta Allah. Tengok, kita bercakap nampak. Kita boleh bergurau senda kan laibun walahun dunia kan. Staff saya tengah bawa helikopter tu. Apa kita nak Allah seronoknya naik helikopter, Allah teringinnya, Allah bagusnya, alah, tak payahlah sampai macam tu. Tengok je macam tu kan. Tengok dengan iman, kalau Allah nak bagi boleh bagi. Masalahnya kalau tak bagi pun it's okay. Sebab dunia tu kecil saja. Kul mata'ud dunya qalil. Kul mata'ud dunya qalil wal akhru khairul liman ittaqa. Ini tengok dunia tanpa iman. Macam mana itu jadi hitam putih, tengok suami hitam putih. Tengok isteri jadi langsui. Macam mana nak gembira? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Bukan orang yang ada dunia. Orang yang ada iman dan amal soleh di dunia. Iman dia tengok dunia dengan sifat Allah. Macam mana tengok dengan iman? Kan kita dah belajar.
Kita dah belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Allah. Jadi bacalah kaya dengan nama Allah, dengan harta. Bila kaya dengan nama Allah, apa yang Allah tak nak bagi tahu. Allah dah bagi kat kita lebih besar daripada semua dunia ni. Apa dia? Iman. Allah bagi kehidupan, bagi nafas, semua ni nak di-convert dengan dunia, zero price. Tak ada harga boleh bayar diri kita ni. So, takkan tak boleh nak rasa. Sebab apa? Sebab tak pandang dengan iman. Hitam putih tu macam hitam manis lah Ustaz. Itu okey lagi Haji Mat Daud. Yang hitam manis, pasal hitam putih TV color, tak ada color. Hitam putih tu, monoton. Allah. Semoga Ustaz bahagia di samping isteri-isteri tercinta. Tak ada tercinta. Saya tak ada tercinta isteri saya. Saya mencintai isteri saya. Tu betul kan tu. Mesti boleh cakap macam tu kan, mesti yelah kita ni kan tak dapat suami yang macam tu. Lah, semua orang ada kasih sayang. Tapi kita tak sedar kasih sayang itu macam mana dapat. Sebab tu kita tersayang suami kita. Nak jadi isteri yang tersayang. Sebab tu sampai ke sudah tak sayang-sayang. Tu cerita dia. Suruh mengaji sifat Allah tak mau. Saya tak ada isteri yang tersayang. Tak ada. Saya tak ada isteri yang tercinta. Saya ada isteri yang saya cintai. Yang saya sayangi. Saya ada. Sebab mereka ke? Tak. Sebab bahagian mereka ada pada saya. Allah bagi cintanya pada saya untuk saya menyayangi isteri-isteri saya. Bukan sebab mereka. Sebab Allah bagi sayang saya pada saya untuk saya sayang isteri-isteri saya. Tak ada ni nak kena ter-ternya. Kan ter-ter kan terceduk kan, tertampor kan. Nampak? Tercinta tu paling. Mana boleh tercinta tu paling? Paling cinta lah. Saya tahu perbahasan tercinta tu. Ter ni letak pada perbuatan. Terjatuh, terduduk, tertidur. Macam mana letak pada sifat? Menunjukkan, tengok. Tak boleh, tak sengaja. Cinta ni kalau letak pada sifat, ter ni perkataan apa ter ni? Nah, bahasa je dengan saya. Ter ni tentang apa ter? Bukankah ter ni benda yang tak sengaja? Okey, nak jadi yang terhebat. Terhebat tu maksud tak sengaja kan? Begitu. Tengok Allah Ta'ala tak bagi kita pakai sifat dia. Ingat, boleh ke kita pakai sifat dia? Nak jadi yang paling cinta, lelaki tercinta. Ter tu apa maksud dia? Kalau pergi kepada perbuatan, terjatuh, tertidur, terduduk, tertipu. Perbuatannya tak sengaja. Cinta itu sifat, mana boleh tak sengaja. Tapi nak sangat jadi yang terhebat, tercintalah. Nak sangat, tak ada orang lain boleh kacau. Dia je satu-satunya suami. Dia lelaki tercinta. Tak sengaja, terkaya tak sengaja. Bak kaya ni Allah tak bagi-bagi. Allah tak bagi orang manusia pakailah sidangnya mahnya Allah Ta'ala. Buka fikiran tu besar-besar. Jangan duk telan ni orang kata. Ter tu apa? Memanglah nak jadi yang paling hebat. Menunjukkan terhebat. Ter tu perbahasan tentang apa? Letak kepada cinta. Tercinta. Maksudnya apa? Tak sengaja cinta. Dia nak jadi paling hebat, lelaki tak sengaja. Sebab tu mencintai. Saya ada isteri yang sayang sungguh-sungguh. Sayang sungguh-sungguh. Cinta sungguh-sungguh. Bila kita silap dalam kata-kata, kita silap dalam pelaksanaannya. Sebab tu jangan salah bagi tamsilan yang akan membuat kepada fitnah dan kekeliruan. Ada kan sekarang-sekarang ni banyak bagi, saya tak naklah masuk campur dalam hal tu kan. Tu biarlah yang lebih-lebih hebat mensyarahkannya.
sebenarnya isu mereka adalah salah bagi tamsil. Salah bagi contoh. Bila salah bagi contoh, tu jadi bergaduh tu. Sayang sungguh-sungguh jemaah. Bukan ter-ternya. Macam mana nak sayang sungguh-sungguh tak sakit hati? Kan dah sakit hati. Dia ada kajian. Bila kita lihat dengan sifat, kita akan nampak ter tu kat mana duduknya. Tak terfikir pun, main guna je bahasa. Betul Siti Hasinah puasa. Betul sungguh. Yatafakkarun ulul albab, fikir. Rupanya kita tak berfikir ketika berkata-kata. Kita tak berfikir ketika berkata-kata. Agama meletakkan kita berfikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi jangan jadi terkaya, jadi kaya yang sungguh-sungguh. Jangan jadi orang yang tersayang, jadi sayang sungguh-sungguh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ya benar, Norziani. Itu yang tersayang tiba-tiba. Macam ada kulit tersayang kau ni. Ups, tergaduh. Tergaduh. Sebab itu kena perhatikan. Setiap kata-kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah yang mengajar nama-nama tu. Kata nama-nama ni, Allah yang ajar. Apatah lagi sifat, jangan letak benda perkara yang tak sengaja tadi. Ya? Hati-hati dengan sifat. Itu kaedah dia. Itu kaedah perbahasan kita. Lestari Tami dengar ustazah juga kata tercinta. Kena tanyalah ustazah tu. Saya buat kajian. Kadang, iyalah, tak semua ilmu ustazah ke ustaz kuasai. Kan? Kita bukannya orang berilmu. Kita orang yang tak tahu. Berilmu itu allamal insana ma lam ya'lam. Jadi mana-mana ilmu yang kita kuasai, kita kena praktikkan. Yang kalau benda tu tak ada dalam pengetahuan kita, kita ambil tahu. Jangan kita pertahankan pula, tak salah sebut tercinta tu, tak salah sebut tersayang. Memanglah tak ada dalam hukum melarang kata haram menyebutnya. Ini bukan perbahasan halal dan haramnya seperti mana hukum dan hakam itu. Ini perbahasan tentang hati. Bila tentang hati bukan cerita halal dan haram. Cerita rosak ke sihat. Cerita berhati ni ada 3. Hati yang sihat, hati yang sakit, hati yang mati. Kalau sebut yang sifat pada bukan tempat, lama-lama hati tu sakit. Sebab itulah ustazah ke ustaz ke lain-lain sakit hati juga dengan isteri nanti. Sebab duk pakai benda yang tak betul, ter tadi tu. Jangan terkejutlah, ustazah pun sama je ustaz. Memanglah. Kalau dia pun tak bahas sifat dengan hati yang benar, bab hukum iyalah. Tapi bab dalam hati pada sifat ni nak cerita bahasa macam mana? Hati ni, 3. Sakit, sihat, mati. Dia bukan cerita halal haram kat hati. Malah cerita berhati, cerita bab faham, kefahaman. Sebab tu jangan terkejut. Ustaz pun, ustazah pun buat cerita poligami pun melompat juga ustaz. Yelah, dah tercinta. Dah jana dah terkahwin. Kata-kata bukan doa. Tapi dalam doa ada kata-kata. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ada ibadah itu ada kaedah dia. Ada kawaid dia. Ada adab dia. Ini bermula dengan puja-puja Allah. Selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian doa kepada mak ayah kita. Kemudian minta hajat kita. Sebab tu dalam tu ada kata-kata. Tapi apa yang kita kata-kata ini. Ada satu waktu yang mana Allah kabulkan. Kata Nabi SAW, berhati-hati dengan kata-kata. Sebab ada satu waktu yang Allah akan kabulkan.
Bukan sebab kata-kata itu doa, tapi waktu itu waktu mustajab. Kita tak tahu. Di saat itu Allah angkat kata-kata kita itu menjadi qabul. Habis ya? Hati-hati. Sebab tu berhati-hati dalam berkata-kata, bukan kata-kata itu doa. Baru terkahwin satu dah dah kalau. Allahu Akbar. Ya, bila saya tak faham poligami, belajarlah. Jangan pertahankan. Dan memang tak faham. Awak bukan poligami kan? Tak faham, belajarlah. Kita ni tak, orang kata apa, orang tak turunlah martabat kita kalau cakap tak tahu. Cakap kita pun. Guru saya, Masya Allah, Tabarakallah. Sahibul Fadilah, Syekh Salahuddin Omar Aqari. Bila dia dengar saya kahwin lebih kan, dia Tabarakallah, ana, Masya Allah Syekh, anta boleh, teruskan. Tak ada pun dia kata, anta kena hukum begini, anta kena macam ni. Anta ingat oh, tak ada pun. Dia siap kata Tabarakallah, bagus Syekh. Ana tak boleh. Mengaku tu, ana tak boleh. Anta boleh, silakan. Masya Allah. Tengok, amalan pun bukan letak pada orang. Amal ni tak pada Allah, bagi pada siapa yang Allah nak. Kalau Allah takdirkan dia beramal melalui poligami, poligami lah. Jangan kita halang dia. Yang halang jangan buat jahat. Yang kita perlu tegas, jangan buat jahat. Bukan halang dia kahwin. Tapi jangan buat jahat. Nak tahu dia buat jahat tak buat jahat, tengok diri dia macam mana. Sebab tu kita kena didik suami, didik isteri. Ustaz-ustazah didiklah isteri jadi isteri. Suami ustaz-ustaz didiklah suami jadi suami. Bukannya duk kritik poligami. Kalau suami itu jadi suami, insya-Allah macam mana? Sebab rumah tangga ni fleksibel sebenarnya. Dia bukan rigid. Dia bukan seperti mana yang kita fikirkan. Dia rigid bila sebab hati dah tak puas hati. Sebab tu bila ada yang dah berpoligami dalam ni contoh atau yang mana-mana, dia pun nak tahu benda yang dah terjadi. Macam mana ni suami tak balik rumah, tinggal saya. Macam mana ni suami tak adil. Macam ni benda dah terjadi. Nak macam mana? Dah tersakiti. Patutnya ni, perkahwinan tak rigid. Tak rigid, wallahi. Sebab kita kahwin dengan orang kita sayang kan. Kalau sayang ni, is okay lah. Kita boleh buat bincang lah. Masalahnya dah tak sayang ni. Sebab sibuk tersayang daripada awal. Bila tahu suami terkahwin dua, siaplah. Jadi nak selesai macam mana? Selesaikan masalah hati. Masalah tak puas hati. Tak ada hukum yang boleh selesai kalau hati tak selesai. Itu je boleh manipulate hukum tu. Nampak? Kena betulkan lah al-fitrah, ibu tercinta, anak tercinta. Kena betulkan lah. Dulu mungkin kita ikut dia peribahasa tu. Bila kaji tempat, sebab kita pergi kepada sifat. Kita kaji buat sifat. Kemudian kita letak, adakah sifat itu datang dengan tak sengaja? Ya. Sifat datang dengan tak sengaja bukan sifat kita. Kena cakap lah. Tak sengaja lah sifat tu. Ada maknanya. Jadi kita nak cintai, kasihi sungguh-sungguh. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala khair. Jadi sudah nyaman Allah Ta'ala. Begitulah sikit sebanyak perbahasan tentang luruskan hati ni, amalan hari-hari. Cerah mata bab ni Ustaz. Itulah dia. Bukan cerah mata, terbeliak mata. Naik adrenalin. Wak habis tegang semua ni. Allah. Ainul Ahmad. Saya dah nak tahu poligami Ustaz. Saya sendiri yang saya sendiri yang sengaja bukan sebab terpoligami. Ainul Ahmad. Jadi, okey. Okey kalau dah sendirian dah, okey lah tu. Sifat suami, isteri kurang berkomunikasi. Anggap semua difahami. Bukan kurang komunikasi. Masalahnya, hati tu tak serasi, tak selesai. Ada yang tak kena. Sebab itulah jadi diam dia. Minta Allah sekarang bantu. Jangan lihat masalah kita sekarang. Nak sibuk nak betulkan keadaan. Sibuk nak betulkan pasangan. Tapi hati kita tak lurus. Balik pada repap. Kesimpulan, khulasah.
mana-mana yang sedang mengalami keadaan tertentu, macam tadi keadaan-keadaan yang luaran kita ni sampai tak tahu nak betulkan macam mana, luruskan hati balik. Itu saja. Luruskan hati, kena tanya balik apa tadi, benarkah apa yang aku buat ni? Kalau tak benar, istighfar. Balik kepada luruskan hati balik. Maka yang lain akan perlahan-lahan terungkai. Dan jangan tinggalkan perbahasan hati, sebab perbahasan hati ni amalan yang mesti hari-hari. Hari-hari. InsyaAllah, itu saja. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan dalam penyampaian, terkasar terlebih kata. Terlebih kata, mohon ampun maaf. Moga Allah rahmati kita semua. Jumpa pada kuliah maghrib ini dan pengajian kita pada pukul 10.30 malam atau pukul 11. Pukul 11. InsyaAllah. Jumpa adik semua. Alhamdulillah. Nikmati kehidupan ini dengan iman. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.